Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini berkumpul di luar daripada tempat yang kita biasa buat. Selalunya program ini kita adakan di masjid, tapi seperti yang disebut oleh pengurusi tadi, kita bawa keluar daripada masjid, kita adakan di kawasan Dewan Terbuka, projek perumahan rakyat Sena yang sangat terkenal lah di Perlis ni. Saya ucap terima kasih kepada jawatan kuasa penduduk yang mengalu-alukan kedatangan kita di sini. Juga tidak dilupakan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang juga menyertai kita pada malam ini daripada masyarakat bukan Islam. Saya tengok ada daripada Tionghoa, Chinese community, ada juga daripada Indian community. Jadi kita kira malam ni sangat berbeza lah daripada kebiasaan kita di masjid. Hanya dihadiri oleh orang Muslim, tapi kali ini bila kita bawa keluar, audien ataupun hadirin yang hadir ni juga terdiri daripada pelbagai kaum. Ini satu pembaharuan yang baiklah. Kita mengalu-alukan kerana tajuk kita malam ni dia rentas agama. Tajuk yang saya nak cakap malam ni dia merentasi seluruh agama. Baik agama Islam, Buddha, Hindu. Kerana ini isu yang melibatkan kesihatan. Dan kesihatan ni saya ingat semua agama pun kempen benda yang samalah. Cuma mungkin saya akan streskan sedikit berkaitan dengan apa yang disuruh oleh Islam tu dulu, sebelum kita pergi kepada pandangan agama lain lah. Dan untuk makluman tuan-tuan, program pada malam ini seperti yang telah disebut oleh pengerusi tadi, anjuran pertubuhan Yayasan Khaira Ummah, atau singkatannya IKAF. Jadi tuan-tuan dan puan-puan malam ini bolehlah bersuai kenal dengan petugas daripada IKAF. Dan malam ni saya juga difahamkan ada sumbangan daripada yang berbahagia Datuk Dr. Fathul Bari. Tuan-tuan semua kenal kan? Saya ingat banyak juga program beliau di PPR Sena ni. Jadi beliau antara penaja dan penganjur program kita lah, Datuk Dr. Fathul Bari. Okey, oleh kerana ceramah kita pada malam ini disiarkan secara langsung. Tuan-tuan tengok ni ada live. Jadi mungkin apa yang akan saya sebut ni agak luas sikit lah kan. Kerana dituntun oleh seluruh rakyat Malaysia yang kita kasihi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti mana yang tuan-tuan semua tengok di banner belakang ni, kalau tuan-tuan tengok pada iklan ataupun promosinya, tajuk kita ialah berkaitan dengan penyakit bawaan vektor. Atau tuan-tuan mungkin nampak gambar nyamuk dengan tikus. Nyamuk dan tikus. Ada lagi? Semut. Kan? Sepatutnya yang bercakap tajuk ni pihak kesihatan. Tapi oleh kerana ada beberapa halangan, jadi pihak kesihatan ni tak boleh hantar wakil lah. Sepatutnya saya bercakap bahagian agama, kemudian akan disambung oleh bahagian kesihatan, Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Kerana dia ada unit kawalan vektor di Kementerian Kesihatan ni. Kalau tuan-tuan tahu, pejabat unit kawalan vektor ni di jalan yang menghala ke apa tu? Abi Tok Hashim.
Kan? Di situ ada pejabat kawalan vektor. Kan? Dia tak boleh main malam ni, jadi saya kena bercakap dua-dua lah. Jadi pada malam ni saya juga merangkap ustaz dan pegawai vektor yang tidak bertauliah. Jadi kalau saya cakap tak betul itu, tuan-tuan tak boleh marah lah kan? Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk orang-orang Islam, untuk muslimin, sebenarnya perkataan nyamuk ni disebut di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Di dalam Al-Quran, kalau orang tanya ada tak sebut perkataan nyamuk? Dalam Quran ada sebut nyamuk tak? Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, dan mungkin tuan-tuan juga pernah baca, di dalam Al-Quran ada disebut perkataan nyamuk. Saya sebut nyamuk ni banyak kali kerana apa? Kerana tajuk kita memang berkaitan dengan nyamuk. Dan selain daripada tuan-tuan, nyamuk juga telah hadir dengan begitu rancaknya. Kan? Jadi memang dia pun tahu kot kita nak cakap bab dia ni, jadi dia mari beramai-ramai tengok apa kita nak mengata. Kan? Jadi nyamuk ni, kalau tuan-tuan boleh balik tengok, ada masa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut istilah ataupun makhluk nyamuk ini di dalam suratul Baqarah pada ayat 26. Ayat nombor 26 di dalam suratul Baqarah. Sekejap lagi saya akan baca ayat itu yang sebut tentang nyamuk. Jadi bila Al-Quran sebut tentang nyamuk, maknanya benda ni besar. Bagi orang Islam, di dalam Al-Quran ni dia tak akan sebut melainkan benda yang besar. Apa yang Allah sebut tentang nyamuk? Ni saya nak cerita sikit yang dalam Quran lah. Sekejap lagi saya akan juga sempatlah tadi tengok sikit-sikit tentang nyamuk ni macam mana. Saya boleh ceritalah juga sikit. Tapi saya nak sebut yang Quran cerita dulu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah. Perkataan yang disebut tadi apa dia? Ni tuan-tuan boleh belajar bahasa Arab juga bulan ini. Ba'udah. Kalau anak-anak tuan-tuan ada belajar kan bahasa Arab di sekolah kan? Sekarang ni bahasa Arab ni dah dipelajari di sekolah rendah. Sama ada J-Qaf atau yang pergi kelas kafar. Salah satu perkataan binatang yang disebut di dalam Al-Quran, ba'udah. Ba'udah ni kalau kita terjemah, nyamuk betina. Nyamuk betina. Nyamuk ni dia ada jantan, betina. Yang jahatnya nyamuk apa? Nyamuk betina. Tengok, Quran tak sebut nyamuk jantan tau. Quran sebut ba'udah. Di dalam Al-Quran dia sebut nyamuk betina. Dalam kajian sains, nyamuk yang hisap darah, yang bawa penyakit, nyamuk betina. Nampak? Yang tu dia panggil apa? The miracle of Quran. Keajaiban Quran tu. Boleh saja dia sebut nyamuk jantan, tapi nyamuk yang buat onar ni, yang isak darah ni, yang bawa penyakit ni, nyamuk betina. So malam ni tuan-tuan belajar tentang ilmu sains. Nyamuk betina. Dia isak darah ni untuk apa? Ramai orang kata dia isak darah ni untuk dia makan. Sebenarnya nyamuk ni bila dia isap darah, dia bukan untuk makan, dia tak makan darah. Ini satu benda yang bersalahan dengan apa orang kita percaya. Orang kita kata nyamuk ni isap darah untuk kenyang. Sebenarnya dia isap darah untuk merangsang telur dia. Sebab itu yang isap ni nyamuk betina. Ni saya nak cerita ni. Jadi tuan-tuan, Allah kata apa?
Allah kata dia tidak malu untuk membuat contoh nyamuk di dalam Al-Quran. Allah tak malu. Sebab nyamuk ni binatang yang paling kecil. Binatang yang paling lekeh. Binatang yang kita tampak pun mati. Allah tak sebut binatang yang besar. Allah tak sebut binatang yang hebat. Allah sebut binatang yang kecil, nyamuk. Panjanglah cerita dia, tapi Allah sebut apa? Nyamuk. Allah kata apa? Allah sambung lagi ayat tu. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah kata dia tak malu nak sebut nyamuk dan dia tak malu nak sebut yang lebih kecil daripadanya nyamuk. Sekejap lagi saya akan terang kat tuan-tuan apa dia yang lebih kecil daripada nyamuk. Okey. Lah ni kita berhenti sat hak ayat Quran tadi. Quran kata yang hebatnya apa? Nyamuk. Saya nak tanya tuan-tuan semua, baik yang muslim, baik yang non-muslim, boleh jawab benda ni dia tak ada kaitan dengan agama. Yang ni pengetahuan am. General knowledge. Okey, setuju atau tidak? Di antara gajah, rimau, apa dia lagi? Yang besar. Zirafah, mesti sebut zirafah. Okey. Ni semua orang boleh jawab ni. Yang Chinese boleh, Malay boleh, Indian boleh, Siam boleh, semua boleh jawab. Okey. Tuan-tuan duk baca dalam surat khabar, duk dengar dalam TV. Saya nak buat hadiah tutur ni tak boleh lah, pasal tutur ni bukan saya punya. Kalau saya buat main tutur ni, saya bagi dah. Siapa boleh jawab, saya bagi tutur. Mereka tak habaq, tidak saya nak beli tutur saya pula. Yang ni tutur Datuk Patul Bari. Kena habaq je. Bukan tutur saya. Sekejap mereka duduk balik habaq. Ustaz tu bagus. Dia bukan main ceramah. Dia bagi tutur. Tak, ni bukan tutur saya. Tutur Datuk Patul Bari. Bagus dia ni. Dia hantar saya main ceramah. Dia bagi tutur lagi. Dia bagi tilam lagi. Mana nak cari orang bagus macam ni? Kan? Kita doa bagi dia kaya lagi. Dia boleh bagi lagi kan? Okey. Tahu mana tadi tajuk saya? Tang banding tadi. So kita nak banding apa? Kita nak banding nyamuk dengan gajah. Kalau kita banding dua benda ni, nyamuk dengan gajah, nyamuk dengan rimau, nyamuk dengan badak sumbu, mana lebih besar? Tuan-tuan, mana lebih besar? Gajah. Tuan-tuan jangan duk fikir lama sangat. Mana besar? Gajah ke nyamuk? Demam saya. Tentu kita sepakat, kita setuju bahawa gajah lebih besar, rimau lebih besar, lebih bahaya, lebih dahsyat, lebih ganas dan sebagainya. Tapi saya nak tanya kat tuan-tuan, jujur cakap. Jujur cakap tuan-tuan hak jawab. Siapa pun boleh jawab. Tak jawab mulut, jawablah hati pun tak apa. Kalau saya tanya tuan-tuan, tadi saya tanya soalan pertama apa dia? Soalan pertama tadi, yang mana lagi besar, gajah dengan nyamuk ke? Gajah. Soalan nombor 2. Berapa ramai orang yang mati masuk uat kes gajah dibandingkan dengan orang masuk uat mati dengan kes nyamuk? Jawab. Sepakat tak? Malay pun kata nyamuk. Kita pi di uat. Yang ni pasal apa? Nyamuk ketik. Kita pi di uat, kita jarang jumpa kata gajah pijak. Berapa ramai orang dalam Malaysia ni mati karenanya nyamuk berbanding dengan gajah. Nampak tak? Yang ni saya bawa perbandingan am, perbandingan umum, general knowledge. Kita tak baik. Yang ni kalau tuan-tuan tengok dari sudut ni, benda yang besar taklah bahaya mana sangat daripada benda kecil. Okey. Tu satu bab. Yang ni mungkin Chinese boleh jawab cepat sikit. Nyamuk dengan gajah, yang mana lagi hebat? Gajah lah. Rimau lagi hebat. Di binatang-binatang besar kan? Tapi saya nak tanya, orang Chinese dia berkata pandai menega lah apa semua. Setuju tak? Orang India pun boleh jawab Berapa ramai orang yang kaya dengan nyamuk dengan berapa orang yang kaya dengan gajah?
Tuan-tuan boleh faham tak soalan saya? Ada orang kaya dengan nyamuk? Ha? Ada orang kaya dengan nyamuk? Ubat nyamuk. Berapa ramai orang yang dapat kerja karenanya? Saya tanya tuan-tuan, kalau Tuhan God tidak cipta, create nyamuk, ada tak ubat nyamuk? Bila tak ada ubat nyamuk, ada tak kilang buat ubat nyamuk? Berapa ramai orang yang kerja. Dan ni unit vektor ni pun tutup. Pasal apa? Nak piduk vektor apa, nyamuk tak ada. Nampak tak? Dengan nyamuk tu kerajaan boleh buat unit vektor. Ada orang kerja. Nampak tak? Seburuk-buruk nyamuk ada manfaat juga. Pasal apa? Kalau tak ada masalah nyamuk ni, mereka pun tak ada kerja. Tutup. Tapi pernahkah tuan-tuan dengar ubat gajah? Ha? Ada? Ubat gajah? Yang tu tak boleh lah. Fuma kila. Yang tu bukan ubat gajah. Yang tu ubat nyamuk gajah. Tapi saya nak habang ni, orang awam pun boleh nampak betapa besarnya manfaat, betapa besarnya makhluk yang namanya nyamuk. Sebab itu kadang-kadang saya nak bawa bintang tu lah. Kadang-kadang benda tu nampak kecil, lekeh pada pandangan kita, tapi kesan dia besar kalau kita renung elok-elok. Pasal itu Quran tak buat contoh gajah, Quran tak buat contoh rimau, Quran buat contoh apa? Ba'udahnya nyamuk. Itu dari sudut dia panggil apa? Dia panggil the miracle of Quran. Mukjizat Quran ni bila dia sebut satu binatang tu, kalau kita kaji, kita akan jumpa macam-macam. So, tuan-tuan hadirin mukminin, oleh kerana kita dengar kata nyamuk ni memang bagi orang kerja lah, mati banyak kes nyamuk ni, bahayalah nyamuk ni. Saya nak tanya tuan-tuan, kita bolehkah bunuh nyamuk? Ada orang dia kata, ada siapa tak tahu, wali mana tak tahu, nyamuk duk mai dekat badan dia tak sampai hati nak tampak. Pasal apa? Pasal dia terlalu bagus, tak mau bunuh. Saya ingat, tak tahu tuan-tuan. Tapi kalau nyamuk mai kita tak tampak, antara dua ya, tak dia mati, kita mati. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi suruh kita bunuh 5 ekor binatang. Nabi kata dibunuh 5 ekor binatang. Nabi suruh bunuh. Orang Islam boleh bunuh 5 binatang ni, sama ada di tanah halal atau di tanah haram. Apa dia 5 binatang tu? Antaranya Nabi sebut, binatang ni Nabi sebut fasid, binatang yang tak nampak, yang kecil ni, tikus. Tikus ni kita boleh bunuh. Dia panggil fawasid, binatang-binatang yang bahaya. Dan memang tikus ni bahaya. So agama Islam benarkan kita bunuh tikus ni. Yang kedua dia suruh bunuh apa? Cicak. Lagi? Apa lagi? Burung gagak. Dan burung gagak ni bukan kata agama Islam ya. Burung gagak ni memang jadi masalah, problem. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok di negeri-negeri yang banyak burung gagak, depa buat satu kempen, siapa boleh tangkap burung gagak, depa bayar duit. Di sesetengah tempat depa buat kempen bunuh tikus. Maksudnya mana-mana agama pun, mana-mana budaya pun, binatang ni semua mereka tak suka. Ni bukan kempen orang Islam ya. Apa agama pun memang suruh bunuh. Apa agama pun memang tak suka tikus ni, memang tak suka cicak ni, memang tak suka burung gagak ni. Apa pahaman pun dia sama ya. Pasal binatang ni memang tabiat dia apa? Bahaya. Tuan-tuan nampak? So dalam kempen kita nak bersihkan tempat kita ni, kempen ni sebenarnya kempen yang disokong oleh semua masyarakat. Tak
Tak tahulah mana masyarakat kata kami, budaya kami, binatang lagu ni kami sayang. Kami sayang nyamuk ni, kami sayang tikus ni. Saya tak tahu lah. Tapi kita memang tak setuju lah dengan binatang ni. Betul tak? Okey. Sekarang tuan-tuan, saya kena cakap jugalah pasal tajuk ni berkaitan dengan kawalan vektor. Nyamuk ni, yang ni yang saya nak cerita ni. Quran pun sebut benda yang sama. Quran kata apa tadi? Quran kata fama fawqaha. Quran kata nyamuk ni ada benda yang lebih kecil daripada dia. Dalam Quran ni saya sebut untuk orang Islam. Orang bukan Islam pun dia boleh dengar dan dia boleh fikir. Sebenarnya kalau dia buka minda dia pun setuju. Dalam Quran kata ba'udah fama fawqaha. Nyamuk dan binatang yang lebih kecil daripada nyamuk. Tuan-tuan, ni fakta sains. Siapa-siapa yang biasa baca buku sains ke, dengar dalam TV ke, ataupun mana-mana pakar pegawai kesihatan, kalau dengar kalau saya salah dia boleh perbetul. Tuan-tuan, sebenarnya yang kita duk kena penyakit tu bukan penyakit yang asal daripada nyamuk. Betul ya? Okey. Ni tuan-tuan kena dengar bergelok ni. Ni saya nak cerita rahsia nyamuk ni. Sebenarnya yang menjadikan kita sakit yang dibawa oleh nyamuk ni sakit apa? Yang pertama yang terkenal dalam sejarah dunia, penyakit yang dibawa oleh nyamuk ialah malaria. Malaria tau, demam malaria. Yang kedua yang juga terkenal dalam sejarah manusia ni denggi. Yang baru sikit chikungunya. Demam chikungunya. Lagi apa? Yang nyamuk punya pasal ni, kes nyamuk ni. Ada malaria, ada denggi, ada chikungunya. Dan tuan-tuan jangan lupa Zika yang ada di Thailand tu, ada di Indon, di Malaysia tak ada. Zika ni kalau dia ketik, nyamuk dia kalau dia ketik, budak baby boleh rosak otak dia. Tu bahaya Zika ni yang dikesan di Brazil. So apa dia lagi yang nyamuk bawa? Saya nak habaq kat tuan-tuan, dengar. Kalau nyamuk, ni saya nak kait dengan Quran ni. Kalau nyamuk tu saja, sebenarnya dia tak bahaya. Yang bahayanya apa? Apa yang dibawa dalam nyamuk tu. Yang tu yang Quran sebut fama fawqaha. Apa yang lebih kecil daripadanya nyamuk. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan semua, dengar. Tolong jawab. Pasal apa kita malam ni kena ketik nyamuk ni, saya tak tahulah banyak mana. Tapi pasal apa ada orang kena ketik dengan nyamuk denggi. Ada orang kena ketik dengan nyamuk tak denggi. Pasal apa? Nyamuk juga. Yang seorang lagi kena ketik dengan nyamuk gatal ya. Yang seorang lagi kena ketik dengan nyamuk denggi. Pasal apa? Pasal yang ketik dengan nyamuk denggi tu dia bawa kuman denggi. Yang seorang lagi kena ketik dengan nyamuk yang tak bawa apa-apa Jadi yang bahayanya bukan nyamuk, tetapi apa yang dibawa oleh nyamuk. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok perkataan vektor tu apa dia? Vektor tu ialah binatang yang bawa penyakit tu. Dapat tak? Jadi tuan-tuan pun malam ni tenggelam punca. Ustaz ni dia ceramah apa? Agama ke dia ceramah nyamuk? Kita boh semua malam ni. Pasal tak ada, saya jadi berkuasa penuh. Jadi yang bahayanya apa dia? Penyakit yang ada dalamnya
Nyamuk. Jadi nyamuk ni kalau dia bawa kuman malaria, saya nak sebut ni takut silap, Anopheles. Betul tak betul saya tak tahulah, tu saya sebut pun tuan-tuan kata betul ya kan. Jadi kalau dia bawa kuman malaria, dia gigit kita kena malaria. Kalau dia bawa kuman denggi, gigit kita jadilah denggi. Yang ni yang Quran maksudkan. Kita boleh kata dari sudut makna Quran tu apa? Fama fawqaha, apa yang lebih kecil daripada nyamuk. Tapi kalau nyamuk tu dia tak bawa kuman apa? Habis sangat kita jadi apa? Gatal. Tampak naik merah sikit, sapu minyak ke apa, hilang. Nah, habaq bagi tuan-tuan, inilah bahayanya nyamuk. Habis, saya tutuplah. Sebenarnya kalau saya nak cerita tuan-tuan, saya boleh cerita kat tuan-tuan nyamuk ni 2 jam tak cukup. Yang kata hebat Quran tu, 2 jam boleh cerita nyamuk ya. Tuan-tuan bayang saya cakap ni dekat 20 minit, nyamuk ya. Tu baru mukadimah. Saya tak mau buka lagi lah pasal saya tahu sekejap lagi dia jadi berat, tuan-tuan tak boleh fokus. Tapi kalau tuan-tuan nak minta cakap 2 jam tajuk nyamuk dari sudut pandangan Quran, pandangan sains, kita boleh cakap. Tapi kita tak mau bagi tuan-tuan berat sangat, cukup. Jadi kita sepakat, apa agama pun, apa pahaman pun, walaupun dia kecil, tetapi kesan dia sangat buruk. Setuju atau tidak? Setuju. Sekarang saya nak pergi nombor 2. Poin yang kedua. Saya dalam ceramah ni ada 3 poin dia. Lepas tu kerana dia nama tanya jawab, saya nak minta izin lah pengurusi kita. Pengurusi JKK tuan-tuan ni saya bagi pangkat terus. Pengurusi Jawatan Kuasa Perkuala Penduduk ni saya nak minta izin, kalau tuan-tuan nak tanya silakan. Saya nak bagi 3 poin dia. Tadi saya ada 2 lagi poin. Tuan-tuan tunggu sat. Satu saya dah cakap tentang nyamuk ni. Yang kedua tinggal 1 lagi poin. Ni poin nombor 2. Apa yang saya nak cakap? Saya nak ajak semua orang yang ada di sini. Saya tahu tuan-tuan ada berapa blok. Saya tahu, saya ingat lebih pada ada 500 lebih penduduk. 1000 lebih. 1000 lebih penduduk. 1000 lebih penduduk. Jadi saya nak ajak tuan-tuan semua yang menjadi penduduk di PPR ni, baik Muslim, baik non-Muslim, dengan satu kempen yang kita rasa semua orang setuju. Apa dia tuan-tuan? Punca kepada nyamuk tikus ni adalah kebersihan. Sebab itu orang Islam sangat malang, sangat memalukan dan sangat mendukacitakan kalaulah orang Islam tak bersifat bersih. Yang ni saya nak fokus orang Islam dulu. Sebenarnya semua agama tuan-tuan dia kempen supaya kita hidup bersih. Pasal tu kita tak payah cakap agama Islam ke agama apa. Kita selalu kalau bersih ni kita akan tengok Jepun. Jepun ni agama dia Shinto. Setengah Jepun tu tak ada agama pun. Tapi budaya dia bersih. Ikan koi, kap, ikan hiasan tu boleh berenang hidup dalam longkang Jepun. Longkang kita bukan ikan koi, bewok pun mampu dengan longkang kita. Bewok tu kalau lepas dalam longkang kita mampu lemah. Segala makneka. Kadang-kadang kita, saya cakap ni untuk orang Islam lah, pasal saya fokus pada orang Islam sikit. Kadang-kadang orang Islam ni kalau dia pergi mengaji di masjid-masjid, bab yang pertama ustaz-ustaz dia akan ajak bab bersuci. Tuan-tuan pergi mengaji mana-mana masjid ke surau ke apa ke, bab yang pertama babut taharah, bab pada menyatakan tentang hukum bersuci. Orang Islam ni dia mengaji nombor 1 sekali tentang agama ni berkaitan dengan bersuci. Ayat apa yang mustakmal, ayat apa mutlak, ayat apa yang tak boleh guna, ayat apa boleh guna. Nak basuh berak macam mana, nak basuh kencing macam mana, nak kena cuci macam mana, lepas qada hajat nak buat apa. Islam ajak. Tapi bila mai rumah orang Islam, Masya Allah,
pi negara-negara orang Islam, setengah-setengah negara orang Islam, bila kita masuk bilik air, Masya Allah, tak mana ni orang Islam? Orang Islam ni orang yang paling bersih. Pasal apa? Pasal agama dia ajak bersih. Pasal itu bila kita pi kedai makan orang Islam, dia kena bersih. Kita pi rumah orang Islam, dia kena bersih. Kita pi taman orang Islam, dia kena bersih. Orang Islam kena bersih. Pasal agama suruh bersih. Kita duk dengar ustaz-ustaz kata duk baca bersih separuh daripada iman. Jadi maknanya orang yang pengotok ni orang yang tak ada iman. Pasal tu Nabi kata orang Islam ni kena potong kuku. Apa dia lagi? 5 benda orang Islam kena buat. Potong kuku, pendekkan misai, cukur bulu kemaluan, cabut bulu ketiak. Ni Islam aja. Tak boleh lebih pada 40 hari. Ni orang Islam. Ni saya ajak bab pekoh sikit. Kuku ni kadang-kadang kita tengok, Masya Allah. Ni orang Islam lah. Orang Islam lah. Fokus orang Islam. Jadi orang Islam ni bila orang tengok, dia bersih, wangi. Rumah dia bersih. Masjid dia bersih. Tempat dia bersih. Pasal apa? Pasal Allah ajak dalam Quran, wa thiyabaka fatahhir. Baju kena bagi bersih. Jadi punca nyamuk ni main mana? Nyamuk ni dia akan bertelur, dia akan bersarang, dia akan bermaharajalela di kawasan yang kotor. Betul atau tidak? Yang tu. Sedangkan orang Islam dan apa agama pun memang disuruh bersih. Orang yang mengotok ni siapa dia? Yang tuan-tuan tengok yang pengotok ni siapa dia? Yang duk jalan dalam kangak tak pakai baju tu. Yang tu dia mengotok lah, tuan-tuan tengok, dengan tak mandi lah, dengan tak pakai baju lah. Pasal dia, kita faham lah, orang putih kata mental disorder. Dia tak berapa nak center bahasa kita. Tak apalah, tapi kita yang akal elok ni, yang agama kata at-tuhur syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suruh bersih. Sembayang kena ambil wudu, kena mandi wajib. Tiba-tiba mai datang rumah tangga kita kotor. Orang Islam macam mana? So kalau kita nak kempen nyamuk ni kita bukan boleh halau dia. Pasal itu agama ni kalau kita praktik, insya-Allah penyakit ni tak mai. Betul tak tuan-tuan? Dan saya nak bagi tahu orang Islam bila dia duduk dalam perkampungan, perkampungan pula. Kita panggil apa ni? Perumahan. Bila tuan-tuan duduk dalam perumahan macam ni, tuan-tuan kena ingat, siapa yang menjadi punca kepada masalah orang lain, dia bertanggungjawab di atas dosa tu. Pasal itu Nabi sebut dalam hadis la darar wala dirar. Ni saya nak kempen tuan-tuan yang duduk perumahan ni. Yang duduk ramai-ramai ni, tuan-tuan jangan duk ada satu perasaan, tak apa, yang demam tu depa tu bukan aku. Kita tak mau perangai tu. Orang Islam ni kalau ada mana-mana jiran yang demam, tak kira lah Islam ke tak Islam, dia kena rasa apa? Bersalah. Pasal itu kita kena tengok tu tuan-tuan, orang Islam ni kok rumah kita jadi punca. Nabi kata la darar wala dirar, dia tak boleh jadi punca bagi orang lain kena. Setengah tu tuan-tuan, saya minta maaf dia punya seronok duk jadi punca, orang lain jadi masalah. Tambah kalau tuan-tuan yang duduk di sini yang berkaitan dengan jiran ni, tuan-tuan kena ingat, Islam ni dia tak kira jiran kita tu Muslim ke, jiran kita tu bukan Islam ke, kita tak boleh buat naya kat dia. Kita tak boleh buat. Pasal tu kalau orang Islam punca, pi tengok rumah orang Islam yang jadi punca, nyamuk semua, dia ni jadi pusat penteluran nyamuk. Dia berdosa besar kan?
Pasal itu kita bila kempen bak nyamuk ni, dia bukan kempen kesihatan tau. Dia kempen yang berkaitan dengan dosa pahala. Kadang-kadang tuan-tuan semayang bagus, baca Quran bagus, pi masjid bagus, tapi tuan-tuan dalam masyarakat, hubungan dengan orang ramai, hubungan dengan jiran tetangga, tuan-tuan tak elok, tak masuk syurga. Nabi SAW dia sebut dalam satu hadis, dia kata aku tengok satu lelaki yang berseronok di dalam syurga. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Nabi tanya malaikat, lelaki yang duduk dalam syurga tu dia buat apa? Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia telah potong satu dahan kayu yang menghalang orang daripada lalu. Dia tengok ada kayu lalu, dia tengok orang lalu duk jadi sangkut kayu tu, dia pi potong kayu tu, dia buang. Allah berterima kasih pada dia, Allah masukkan dia dalam syurga. Jadi nak habaknya, ramai yang masuk syurga ni sebab apa? Kerana hubungan sesama manusia, bukan sesama Islam, sesama manusia. Jadi kalau orang yang buang benda yang menghalang orang masuk syurga, orang yang membantu orang masuk syurga, siapa yang jadi punca orang dapat masalah masuk mana? Pasal itu tuan-tuan, benda ni besar. Pasal itu tuan-tuan, saya tahu ni yang duduk ni banyak jiran-jiran ni. Kalau kita memang mungkin satu masa, dua masa lagi kita minta kita buat satu kempen jiran. Kita buat tajuk jiran. Pasal ada orang masuk neraka kerana jiran. Kita ni orang Islam ni, dia bukan ada hubungan dengan Allah Ta'ala ya. Kita ada hubungan sesama manusia. So hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat dan yang juga bukan muslim, kita orang Islam tak boleh memberi apa-apa yang mengganggu orang lain. Pasal itu Nabi kata apa? Ada dua orang yang dilaknat. Allah laknat dua kelompok. Siapa dia yang Allah laknat dua kelompok ni? Yang pertama, orang yang buang najis di tengah jalan. Orang nak jalan, dia pergi buang najis. Dulu tak ada tandas macam kita ni. Faham tak? Siapa yang mengganggu lalu lintas, kan? Allah laknat dia. Jadi tuan-tuan yang duduk di kawasan perumahan macam ni, saya nasihat bila walaupun tak masuk tajuk, bila kita parking, kita janganlah menyusahkan orang. Ini satu nasihat agama. Bila kita nak buat apa-apa tuan-tuan, kita kena fikir, kalau aku buat ni, orang ada masalah tak? Setengah kita ni dia kira apa? Dia kira dia lepas, orang lain biar pergi. Agama tak ajak kita macam tu. Sebab itu Nabi kata, siapa yang pi buang najis di tengah jalan, atau dia pi buang najis di tempat orang berteduh, orang ramai duk guna tempat tu, dia pi buat projek, dia pi buang masalah, dia pi jadi orang tak boleh nak ambil manfaat, tak boleh nak tumpang baik. Nabi kata Allah laknat orang tu. So kita tuan-tuan, siapa yang jadi punca masalah ni, tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan punya punca rumah, tuan-tuan punya tempat nyamuk bertelur, gigit kawan tu demam 3-4 hari tak boleh kerja, keluarga dia menjadi masalah, punca daripada siapa? Tuan-tuan ingat, dosa besar. Tu poin yang kedua. Poin yang terakhir, yang ketiga, last saya nak sebut tuan-tuan. Bila kita sebut kawalan vektor ataupun kawalan nyamuk, dia berkait dengan kebersihan. Dan yang terakhir yang saya nak kempen pada tuan-tuan, Allah dia bagi nikmat yang besar yang kita wajib jaga. Dan yang ni kadang-kadang kita kena tengok orang bukan Islam bagus dalam bab ni. Nombor 3 poin saya apa dia? Nombor 3 poin saya apa dia? Tuan-tuan semua kena bersyukur dan wajib jaga. Dan Tuhan akan tanya. Tuhan akan tanya kita. Nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan. Tuan-tuan, bila kita sakit, masalah.
Masa tu baru kita bersyukur. Betul tak? Masa sakit baru kita bersyukur. Masa tuan-tuan tengok baru ni penyakit apa, COVID-19, habis lintang pukang, masa tu baru orang tahu nikmat kesihatan. Dan perkara pertama yang Tuhan akan tanya orang Islam esok pada hari kiamat, kesihatan. Pasal tu Nabi suruh kita jaga kesihatan ni. Dan kita tak boleh buat satu benda yang boleh merosakkan kesihatan kita. Quran kata apa? Jangan buat satu benda yang boleh memberikan mudarat pada diri kamu. Pasal tu ada orang nak puasa tak mau buka. Ada orang dalam dia zaman Nabi, dia nak puasa tak mau buka. Kita buka tak mau puasa. Dia puasa tak mau buka. Nabi tak bagi. Ada orang dia pergi berdiri tengah hangat. Pergi berdiri tengah hangat. Nabi kata suruh dia mai tempat teduh. Nabi tak bagi. Pasal tu kita tak boleh buat benda yang menyeksa diri kita. Pasal tu dalam Islam dia haramkan tatu. Pasal tatu tu merosakkan tubuh badan. Pasal tu benda-benda yang mudarat semua dia haramkan. Pasal membahayakan kesihatan. Kesihatan ni nikmat. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Ambillah nikmat sihat sebelum sakit. Jadi poin yang ketiga. Dan satu lagi tuan-tuan, kesihatan ni kena jaga. Bila sakit kena berubat. Dan saya nak ambil juga kesempatan ni oleh kerana tuan-tuan ada di sini, saya nak sebut juga. Bila demam, pilah hospital, cek, berobat pasal Allah suruh. Nabi kata Allah Ta'ala tak buat turun penyakit, melainkan dia akan buat turun ubat. Apa yang saya nak kempen kat tuan-tuan malam ni apa dia? Bila sakit, pilah hospital. Tak kira lah hospital tu, hospital kerajaan ke, hospital swasta ke, pi. Saya duk tengok dalam masyarakat Melayu, ada satu penyakit yang lebih bahaya apa dia? Penyakit percaya Tok Bomo. Bila dia demam ke, dia sakit ke, ni saya nak sebut ni, orang Melayu ni saya kena buka minda sikit, kena buka mata sikit. Apa dia? Ni, kalau nyamuk ketik sakit, nama dia demam denggi ke apa ke, pi hospital. Dia akan tambah air, dia akan cek darah. Yang tu cara yang agama suruh. Bila Nabi sakit dia makan ubat. Tapi mai kat masyarakat kita bila sakit, orang buat, hantu buat, semua benda dia nak tuduh hantu. Menega tak laku, hantu. Siapalah buat kat aku ni? Ni saya nak habaq kat tuan-tuan, tak payah duk percayalah hantu-hantu ni. Melainkan kita tu sendiri hantu. Motor hilang, pi mana? Motor kalau kita turun-turun, motor kita hilang, pi mana? Tuan-tuan nak pi mana kalau motor hilang? Pi balai kangak. Bukan pi jumpa Tok Bomo. Ini pi jumpa Tok Bomo ni, orang Islam ni. Tolong sampaikan pesanan saya kepada seluruh penduduk PPR Senar ni. Penyakit yang lebih bahaya daripada denggi, lebih bahaya daripada kencing tikui, lebih bahaya daripada COVID, penyakit syirik. Dan penyakit syirik ni yang paling berat di kalangan orang Islam, percaya pada khurafat. Khurafat tu apa dia? Anak tak cerdik, bomo. Kedai tak laku, bomo. Laki menikah lain, bomo. Anak tak dengar kata, bomo. Anak payah semayang, bomo. Kedai nak bagi laku, bomo. Anak lambat menikah, bomo. Semua bomo, hantu. Hantu, bomo. Ni saya nak sebut terus terang ni. Pasal apa? Saya duk rasa ni, duk percaya ni, jenis-jenis menurun, menilik ni. Saya kena sebut juga pasal benda ni lebih berat daripada vektor ni. Tuan-tuan tahu apa akibat orang Islam yang pergi jumpa bomo ni? Nabi kata, man ata arrafan fasa'alahu, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kathara. Siapa-siapa orang Islam yang pergi jumpa Tok Bomo, tukang tilik, Tok Nujum, tak kira lah apa pun, pi saja dia tanya ya, Tuhan tak terima sembahyang dia. Kalau dia percaya, rosak akidah dia. Sebab itu kalau anak demam kita pi mana? Pi klinik kesihatan.
pergi hospital, bukan pergi pakai tangkai. Ini anak demam apa, kita demam. Ada orang kena kanser pergi dekat Bomo. Lama dah, banyak kali. Sampai kanser pun teruk. Last sekali pergi hospital. Hospital kata pasal apa? Mai tak awal. Dia kata saya pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kata ada saka mana tak tahu duduk kat badan saya. Dia duk bagi ayak penawar. Ni bukan Bomo, ni bukan penawar, ni bukan saka, ni leukemia. Orang kita semua duk kena tipu lah. Kadang-kadang saya sedih, orang awam ni banyak kena tipu tau. Ni saya nak sebut ni pasal apa? Pasal ni adalah target Tok Bomo ni. Dia mai tempat tuan-tuan, dia kata ni ada orang buat, orang dekat buat. Ni ada jiran yang dengki. Ni ada. Ni semua ni ayat-ayat bohong. Sebab itu tuan-tuan yang penduduk PPR ni kena buka minda, kena buka mata, kena sedar bahawa apa? Dalam Islam, hospital tu adalah hospital Islam yang Allah suruh berubat. Setengah orang dia kata yang tu bukan perubatan Islam. Tok Bomo tu perubatan Islam. Tok Bomo tu perubatan Islam. Apa? Tok Bomo tu khurafat. Ni saya kena stres sikit sebut. Pasal yang ni kadang-kadang denggi pun Tok Bomo. Kencing tikus pun Tok Bomo. Covid hari tu pun pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo pun kawan tu Covid, dia pergi kata apa? Yang ni ada jin mana tak tahu balik, adalah kot silap pergi terpijak tak mana jin tu menumpang. Jin menumpang apa? Dia Covid. So saya tak mau dah. Tuan-tuan semua, saya tak mau dah kepercayaan ni ada dalam masyarakat kita. Bila kita sakit, nombor satu apa dia? Kita pergi ambil ubat. Ada tak dalam Islam ni baca doa? Ada. Dalam Islam ada baca doa. Ni saya fokus orang Islam. Ada baca doa ikhtiar. Nabi pun baca doa Allahumma rabban nas. Ni bukan saya kata tak ada doa. Ada doa. Anak-anak kadang-kadang kita tak berapa sihat, ubat makan. Dalam masa yang sama kita baca doa. Nanti bila-bila saya suruh ikah photostat bagi kat tuan-tuan doa-doa Nabi. Nanti bila kita buat TJ ke apa ke, kita photostat, kita bagi percuma doa-doa Nabi, supaya bila kita sakit, kita makan ubat, dalam masa yang sama kita baca doa Nabi. Kita tak payahlah berhentilah tangkai, pelarih, pengasih, pedindin. Ni semua tuan-tuan syirik. Ini saya bagi contoh orang Melayu. Orang Melayu tikam nombor ekor, dia pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo tu kalau tahu nombor, dia akan pergi tikam dulu. Sebab itu Toto ni saya nak sebut kat tuan-tuan ni. Yang main ceramah kita dengar Toto tak? Toto yang tuan-tuan duk pergi tikam tu, tahu apa makna Toto? Tipu orang tak ada otak. Dalam Islam kita tak ada judi ni. Ni pi menurun. Nak tikam ekor, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dalam Islam ni. Saya nak habaq kat tuan-tuan ni. Tak pernah lagi orang main nombor ekor kaya. Yang kaya jual nombor. Tuan-tuan tahu tak? Tokel yang jual nombor tu dia sendiri tak tikam. Masalah orang kita ni saya sebut juga pasal masalah kita orang kita ni apa? Dia semua nak mudah. Nak masuk syurga nak mudah. Nak kaya nak mudah. Pasal tu dia kena tipu. Pasal tu tuan-tuan duk tengok yang kena tipu dengan skamer tu. Ni pun saya nak sebut pasal apa? Pasal apa yang ramai orang kena tipu dengan skamer? Pasal semua nak mudah, nak cepat. Itu saya kena sebut. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sakit, kita kena ikhtiar. Nabi tak suruh kita duduk sengak. Nabi tak suruh kita kata biar pilah sakit, tunggu masa lah. Tak. Nabi suruh kita ikhtiar. Tapi ikhtiarnya dengan ikhtiar cara yang betul. Lepas itu kalau tuan-tuan tanya kepada saya, ada perbomohan dalam Islam? Tak ada. Kan? Tuan-tuan pilah Tok Bomo mana pun, semua dia akan tuduh hantu. Hantu ni memang boleh kacau kita. Tapi tuan-tuan saya nak tanya, 30-40 tahun tuan-tuan hidup, berapa ramai dah yang mati kena cekik dengan hantu? Berapa ramai dah yang takut sangat nak balik pi flat ujung tu pun dia kata nak balik lah teman aku. Kadang duduk rumah pun takut hantu. Hantu ni dia ada. Kalau tuan-tuan cerita hantu ni tak balik lah lagi. Tapi saya abang hantu ni ada lah pun ada. Orang Islam sekali bila dia nak masuk rumah macam mana? Hantu akan ikut. Dan ada sebahagian hantu duk tunggu depan pintu. Memang ada. Tapi kita tak nampak. Tapi kalau tuan-tuan tanya hantu ada depan pintu. Memang Nabi habaq dia duk tunggu depan pintu. Dia duk tunggu nak masuk. Bila tuan-tuan bagi Assalamualaikum, Bismillah, dia tak boleh masuk. Itu ya.
Itu yang agama ajak kita. So agama tak suruh kita takut hantu. Dan saya harap tuan-tuan lepas ni bagus sebahagian yang bukan Muslim, kadang-kadang bila kita pergi sembahyang subuh, mereka lagi awal mangkit duk pergi. Orang Islam ni saya tak tahu lah, tapi orang bukan Islam ni dia mangkit awal. Dia mangkit awal pergi senaman, dia mangkit awal pergi tai chi, dia mangkit awal pergi jogging. Orang Islam ni tak tahu dia mangkit ke rumah. Yang ni pun kadang-kadang orang Islam kena muhasabah lah. Ni nak dapat tutur pula lagi ralik dia lena. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat program kita. 3 poin tadi untuk kita bantras penyakit ni. Yang pertama, kita kena tahu Allah Ta'ala jadikan benda ni ada sebab dia. Yang kedua tuan-tuan, punca kepada segala-galanya kebersihan yang agama ajak kita. Dan yang ketiga tuan-tuan, syukurlah dengan nikmat kesihatan. Dan bila tuan-tuan sakit, tuan-tuan jagalah jangan jatuh dalam dosa syirik. Jadi saya serahkan balik kepada pengusi. Setakat tu sajalah apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Alhamdulillah lah, ramai yang mai, dan saya tahu sebahagian yang dengar melalui live kita, yang dengar di rumah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita pada malam ini. Dan saya serah balik kepada pengusi untuk program seterusnya. Terima kasih.